Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasiru wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada hadis yang 356, iaitu kecek mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu kali keluar pada waktu yang manusia tak tubik berlaku. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka pergilah kepada rumah seorang sahabat nama Abu Haisam dia. Maka apabila mari jumpalah ceritanya sikit jumpa. Summan talaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahu bisatan. Summan talaqa ila nakhlatin faja'a bikinwin fawada'ahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabihi faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi faakalu wa sharibu min zalikal ma' faqala sallallahu alaihi wasallam hadza wallazi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah zillun baridun wa rutabun thayyibun wa ma'un baridun. Fantalaka Abu Haisam liyasna'a lahu ta'am faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazbahanna zata darrin fazabaha lahum anaqan aw jazyan fa'atahum biha fa'akalu faqala sallallahu alaihi wasallam hal laka khadimun qala la qala fa iza atana sabyun fa'tina fa'utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laysa ma'ahuma salisun fa'ata'u Abu Haisan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma faqala ya Rasulullah ikhtar li faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustasyara mu'tamanun khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi ma'rufa. Fantalaqa Abu Haisam ila imra'atihi fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atuhu ma anta bibalighin haqqahu ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ta'tiqahu faqala huwa atiqun faqala sallallahu alaihi wasallam innallaha lam yab'as nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la talwuhu khabala wa man yuqa bitanatas su'i faqad wuqiya. Summan talaqa bihim, kemudian Abu Haisam pun bawa Rasulullah berjalan
kepada tak kebun dia. Bawa Rasulullah kepada hadiqatihi, bawa Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi ke kebun dia. Maka dia pun menghampar ke satu hamparan. Kalau kita ke apatika lah. Apatika dalam kebun dia, maka Rasulullah duduk, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk situ. Kemudian dia pun pergi ke kebun dia. Dalam kebun dia juga pergi cari buah tamar, buah rutab dengan buah bisir. Maka dia pun buat mari satu tanda. Satu tanda ada belakang. Buah tamar Mekah, rutab pun ada, bisir pun ada. Bisir ni buah tamar sebelum daripada rutab. Ya, buah tamar ni banyak peringkat. Kok paling sedap lah bisrun. Bisrun ni warna kuning kerah. Sekarang di Malaysia ada jual banyak. Ia ada takar. Ia warna kuning dan kerah lagi. Masih kerah lagi. Rasa dia manis seperti gula. Ni paling sedap sekali. Apabila tamar tu mula lembut, dia jadi lembut dah. Maka dia panggil rutab. Rutab ni buah tamar basah Mekah. Hak ni kedua sedap. Ada orang berahi rutab, ada orang berahi bisir. Apabila dia kering, maka dia jadi buah tamar. Maka bisir dengan rutab ni sedap. Maka Abu Haisam pun bawa lah kepada Rasulullah setangkar. Ada belakang. Bisir pun ada, tamar pun ada belakang. Maka dia pun letak di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kenapa kamu tidak bersihkan rutab sahaja? Rasulullah kata, kenapa kamu buat mari rutak lalu lah, petik-petik lalu mudah kita nak makan. Ni kalau buat mari standar ke payah ke? Katanya Rasulullah. Hak ni hukumnya ulama kata boleh kalau kita mengatur. Kalau kita orang tua panggil mengatur lah. Kita pergi rumah orang. Kita sebagai tetamu boleh tak kita minta permintaan. Mau buat lagu ni, buat lagu ni. Minta tisu ke, minta basuh tangan ke. Boleh tak kita minta benda macam ngatur kepada itu. Boleh hukum dia. Dalilnya Rasulullah kata apa tak buat mari buah tamar lalu mudah. Jadi Rasulullah mengatur. Kalau kita tetamu mengatur lah. Maknanya mengaruh-aruh tuan rumah. Boleh ke tak? Boleh hukum dia. Maka katanya Abu Haisam kata, Abu Haisam nama dia. Moga dia. Rasul Abu Haisam dah nama dia ni. Abi Haisam kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba buat mari setakat ni nak suruh mu pilih ya Rasulullah. Tengok ni, sahabat dulu tak erti. Kalau di hadapan Rasulullah, dia rasa pilihan Rasulullah lah yang paling terbaik. Sedangkan dia tahu bisir tu hak sedap, rutab tu hak sedap. Tetapi kau ya Rasulullah, mu nak makan bisir sebentar, nak makan rutab kau, nak makan buah tamar, boleh ke ada mu nak makan hak kering boleh. Tu maknanya sunat kita sebagai tuan rumah memberi hak istimewa, hak layanan paling terbaik kepada tetamu kita. Kalau boleh, bukan kata nak suap mari puyuk diri. Kalau kita masuk mari ngaku puyuk, ngaku oli, tak lah. Tetapi, beri kebebasan kepada tetamu kita. Maka, sahabat-sahabat Rasulullah dan dua orang sahabat dia makan dan minum air. Makan, minum air. Kenyang lah. Dan sunat kita, sebelum daripada makan benda berat, kita makan buah dulu. Apa makan buah? Pertama, benda itu mudah kita nak sedia. Buah tamar tak payah masak dah, pakai ambil tu boleh makan selalu. Maka sunat kita wahai adik dah dulu benda hok boleh makan direct dulu. Sebagai permulaan panggil mukaddimah sebelum makan benda berat, makan dulu. Dan sunat makan buah sebelum daripada makan benda berat. Maka sahabat mari makan, Rasulullah makan buah tamar dulu. Sunat makan benda manis kerana dia bantu tu ni perut kita ni menghadam makanan, menghancurkan makanan. Hadam ni bahasa Arab. Maknanya menghancurkan makanan. Jadi makan buah ni membantu perut kita menghancurkan makanan. Jadi nak makan benda berat lepas ni mudah nak hancur. Jadi kalau kita dessert ke apa dia makan lepas buah ni makan lepas pada makan nasi dah. Dia makan sebelum daripada makan nasi. Kerana dia membantu perut kita menguatkan maidah perut untuk menghancurkan makanan berat lepas ni. Maka Nabi kata, Allah apabila Rasulullah makan dengan sahabat dia sehingga rasa kenyang. Saat ni lapar maka Rasulullah rasa kenyang. Maka Rasulullah rasa nikmatnya lah kenyang ya Allah. Maka Nabi pun bersabda tiba-tiba, sesungguhnya ini, yakni makan buah tamar, makan bisir, makan minum air ni rasa nikmatnya. Sesungguhnya demi Allah yang mana jiwaku berada di kuasa dia, di genggaman kuasa dia. Sesungguhnya ia adalah satu nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah kalau dapat nikmat, teringat lalu. Bimbang takut nikmat ini boleh melalaikan dia daripada Allah.
makan buah tamar ya. Duduk atas pasir, duduk atas tikar ya. Maka Rasulullah pun selalu sebut lalu, takut sahabat-sahabat dia terlalai daripada nikmat yang begitu nikmat sehingga lupa orang yang memberi nikmat. Bukan orang yang beri nikmat, Allah Ta'ala lah yang memberi nikmat. Lagu mana kita? Rasulullah kata benda sedikit lagu ni pun nikmat, bimbang-bimbang takut benda ini melalaikan dia daripada Allah. Nabi kata zillun baridun, tempat teduh yang sejuk. Tempat teduh yang zillun, maknanya tempat yang dia ada bayangnya. Rasulullah duduk bawah pohon tamar, baridun sejuknya ya Allah. Rutabun tayyibun, buah rutak yang enak-enak. Allah lah, dah lah duduk tempat teduh boleh makan buah rutak. Maun baridun, air yang sedap pula, air yang sejuk pula. Maka ini semua nikmat yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tu boleh sikit. Kita nikmat banyak, nikmat makan, nikmat rumah, nikmat kenderaan, nikmat tempat tidur, nikmat macam-macam nikmat. Adakah nikmat itu boleh menarik kita daripada melupai Allah Ta'ala? Maka Nabi sentiasa berpesan, apabila boleh nikmat, berhati-hati, takut nikmat itu menyebabkan kita lupa daripada Allah. Sedikit saja sahabat boleh nikmat. Kalau kita tak kecek lagi, bak lalai kau apa dia, baru boleh nikmat sikit dah. Tapi sahabat Rasulullah pesan dah. Maka Abu Haisam pun pergi balik rumah dia. Berarti kebun dia dengan rumah dia tu dekatlah, depan rumah kau apa dia. Jadi dia duduk dalam kebun dia, maka dia kelik rumah dia, dia kata nanti ya Rasulullah, saya kelik nak buat makanan. Sini makanan, saat ni makanan dah. Berapa kali makanan? Sini kalau ta'aman berarti makanan yang dimasak, matbuh. Matbuh ni benda yang dimasuk seperti kambing ko, sup kambing ko, gula kambing ko, roti roti ko. Tu makanan orang Arab. Nasi khabu tu tak ada lah. Tu nasi khabu tu bid'ah belakang, nasi daging apa semua Nabi tak makan benda lagu tu, muka tak ada. Maka sahabat pun buat makanan, yakni gula kambing ko ataupun roti. Maka kata Nabi, apabila Abu Haisam nak kelik rumah dia, nak pergi sembelih kambing, nak buat gula, maka katanya Nabi, mu jangan sembelih mu jangan sembelih kambing hok ada susu. Nyanyo kata. Nabi kata, mu jangan sembelih kambing hok ada susu. Kerana apa nyanyo kok anak dia nak sembelih? Maka sahabat pun Abu Haisam pun sembelih lah. Anak kambing. Inaka ni anak kambing lah. Anak kambing jantan. Au jadian. Jadian ni anak kambing jantan. Yang umur setahun atau lebih. Lebih kurang lagu tu lah. Jadian ataupun anakon. Berarti anak kambing yang usia dia 6 bulan ke setahun. Ni tengah sedap ni anak kambing ni, masa ni tengah manis anak kambing. Maka lepas pada siap masak tu, maka dia bawa datang kepada Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah dengan sahabat dia pun makan. Lepas pada makan kenyal tu, maka Rasulullah kata, ya Abu Haisam, mu ada pekerja ke tak? Kebunmu ni besar, kambingmu pun ramah. Mu ada pekerja ke tak boleh bantu kamu rumah-rumah menyelesaikan benda ni? Maka katanya Abu Haisam, tak ada ya Rasulullah. Maka katanya Rasulullah gini, sebab mu buat baik kepada hamba, Rasulullah ni suka kalau orang buat baik kepada dia, dia balas selalu. Gini, kalau ada hamba perai kau apa dia, kita dapat hamba, dapat habuai saya, mu mari jumpa dengan aku. Mari jumpa dengan aku nak beri hadiah. Gapo dia khadar kepadamu. Maka apabila lagu tu, keliklah Rasulullah. Apabila kelik Rasulullah, maka takdirnya Rasulullah dapat habuai 2 orang hamba. Maka apabila dapat 2 orang hamba, maka datanglah Abu Haisam mari temu dengan Rasulullah ni. Rasulullah ni bukan kata saya, Abu Haisam ni bukan kata sungguh sangat nak hamba, tetapi gapo dia? Kerana Rasulullah kata mari. Jadi macam seolah-olah perintah. Maka dia kata dah kira-kira kalau kita saya boleh buat sendiri, tapi dah Rasulullah suruh kita mu juga, maka gilah kerana ada hikmah lah Rasulullah suruh pergi jumpa dia. Maka Abu Haisam pun gilah temu dengan Rasulullah. Maka berkata Nabi, pilih salah satu daripada 2 orang ni. Nak pilih kat mana? Maka berkata Abu Haisam, ya Rasulullah, pilih kat hamba. Ya Rasulullah, tolong pilihlah kepada saya. Saya rasa Rasulullah pilih tu lebih afdal lagi. Jadi sunat bagi kita, dalam apa-apa urusan kita suruh orang yang lebih takwa. Ingat,
Kalau kita nak mesyuarat, kita cari pendapat kau gapo dia, sekalipun pendapat tu berkait dengan dunia kau gapo dia, sunat kita cari orang yang takut Tuhan, orang yang bagus, orang yang jujur, orang yang tidak ada kepentingan, orang yang ada agama, kau orang tak ada agama tak apa, yang penting dia tak ada kepentingan kepada kita, orang jujur, orang baik nah. Kadang-kadang orang baik ni dia orang biasa ya saja, maka dia ada kemahiran dalam bab ni, kita tanya dia nah, mudah-mudahan dia pilih menurut bimbingan daripada Allah Ta'ala, kerana dia orang ni bagus nah. Maka katanya Nabi, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta pandangan itu mesti amanah. Mustasyar, orang yang diminta pandangan mesti amanah. Yakni kalau orang minta pendapat kita, kita mesti amanah. Kena royak. Benda ni molek ke, benda tak molek, hukum dia wajib kita bercakap. Sehingga bercakap benda aib orang pun tak apa. Contohnya kalau ada orang nak ada urusan dengan seorang lelaki. Misalnya dia tanya pendapat kita, lagu mana saya ada nak buat syarikat lah, nak buat nego dengan si fulan bin fulan. Maka wajib bagi kita orang yang diminta pendapat bercakap jujur. Kalau kita tahu orang lelaki saat ni tak jujur, kita wajib kena ayat dia. Gini, saya rasa awak tak sesuai nego dengan dia, kerana dia ni gini. Wajib kena royak nah, supaya orang ni tidak tertipu. Jangan kita kata tak apa insya-Allah lah tu dia baik tu. Nama kita malah royak aib dia. Jangan, wajib kita memberitahu supaya orang lain tidak tertipu. Nah, tu al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta pendapat itu mesti amanah. Nah, biar beritahu aib orang pun tak apa. Nah, ni antara sebab boleh kita beritahu aib orang, boleh mengopak mengenai seseorang kerana orang minta pendapat kita. Nah, maka apabila Rasulullah kata lagu tu, maka Rasulullah kata ambil lelaki ni. Sesungguhnya aku melihat ia sembahyang. Antara pilihan hamba ni, maka Rasulullah kata ambil hamba ni lah. Kerana apa? Kerana hamba tengok dia ni sembahyang, berarti kuat agama. Maka katanya nak dalam syarah kata, kalau nak pilih gapo-gapo benda tu baik, kena cari orang hok kaki sembahyang. Kaki sembahyang ni insya-Allah, sebab Rasulullah beri sebab kenapa dia pilih hok ni. Dan sunat kita, kalau orang tanya pendapat kita jawab apa dan kita sebab lah. Jangan tak sebab. Jangan kita kata, okey saya pilih A lah. Kita tak sebut apa kita pilih A. Kita kena sebut apa kita pilih A. Supaya apa? Supaya mudah orang tu nak terima pendapat kita. Kecuali guru kita. Kalau guru kita cakap ayat gini. Kita tak perlu tanya apa dia kata lagu tu, apa dia pilih pendapat itu, sebab apa? Kadang-kadang dia nak menguji kita. Betul ke tak kita percaya kepada diri dia 100%. Nah, tapi sebagai kalau orang biasa saja, maka kita kena beri sebab apa kita pilih benda lagu tu, kita kena beri sebab. Jadi Rasulullah beri sebab kenapa dia pilih hamba tu, kerana hamba tengok dia semaya. Maka hamba nak pesan ya kepada kamu wahai Abu Haisam, buat moleklah kepada dia. Hamba pilih dia ni kaki semaya. Nah, tapi hamba pesan kepadamu ni buat moleklah kepada dia, buat baiklah kepada dia. Maka Abu Haisam pun bawa kelik lah hamba dia tu, berjumpa dengan isteri dia, bawa kelik ke rumah. Maka dia memberitahu kepada isteri dia akan Rasulullah pesan. Rasulullah pilih ni kepada kita hamba ni. Dan Rasulullah pesan kepada saya supaya hamba buat baik kepada hamba ni. Maka berkatalah isteri dia, wahai suamiku, sesungguhnya kamu tidak akan boleh buat baik sebagaimana Rasulullah pesan kecuali kamu bebaskan dia. Jadi Rasulullah pesan untuk buat baik kepada hamba ni. Maka tidak adalah benda yang paling baik bagi hamba adalah membebaskan dia. Baru dia telitah. Rasulullah rupanya suruh hamba bebaskan dia. Tetapi Rasulullah sebut dalam benda sindir. Maka katanya Abu Haisam kata tak apalah, saya bebaskan kamu. Maka hamba tu pun merdeka. Maka ada sahabat pun mari beritahu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membangkitkan seorang Nabi ataupun pemimpin mana-mana kecuali ada pendamping dia. Mana-mana Nabi, mana-mana pemimpin, siapa dia kah raja kah, mesti ada pendamping dia, iaitu orang yang dia ambil pendapat dan mesyuarat. Orang yang ia ambil pendapat dan dia ambil mesyuarat, ambil kata-kata dia, iaitu tempat rojokkan dia. Kita mesti ada tempat kita rojokkan. Apakah pendapat, sama ada orang tua, orang yang kenal Tuhan, orang yang arif billah, orang yang kecek tak ada kepentingan, orang yang memang Allah Ta'ala sungguh dia fikir, maka kita kena ada minta nasihat orang-orang alim kau gapo dia. Maka kita pertama katanya Rasulullah tidak dibangkitkan
Nabi ataupun pemimpin kecuali baginya dua pendamping, dua orang yang sentiasa memberi pendapat. Pertama, hak duk suruh buat baik dan mencegah benda mungkar. Hak ni baguslah. Kedua, iaitu pendamping, orang yang sentiasa beri pendapat yang tidak mencegah kejahatan. Berarti pendamping yang jahat. Siapa dia yang siapa dia yang terpelihara daripada teman buruk ataupun orang yang memberi pendapat yang buruk, maka dia telah terpelihara. Cerita ni kena ada tempat orang rojokkan. Tu Nabi kata. Jadi Nabi puji Abu Haisam ni seolah-olah isteri dia ini adalah pendamping dia, tempat dia sentiasa bermusyawarah. Maka Rasulullah puji isteri dia ni iaitu bitanah, maknanya orang yang selalu beri pendapat yang baik-baik. Rasulullah puji kepada isteri dia. An Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin aharaqa damman fi sabilillahi azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah laqad ra'aituni aghzu fi isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqa syajarati wal hublati hatta taqarahat ashdaquna wa inna la ahadana la yad'u kama tad'u syatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yu'aziruni fid din wa qad khibtu izan wa khasirtu wa dhalla amali. Berkata Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ia sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas kata, akulah orang yang pertama yang menumpahkan darah ketika berperang fi sabilillah. Akulah orang yang mula-mula menumpahkan darah fi sabilillah. Iaitu siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita dia Rasulullah bagaimana ataupun sahabat duduk kumpul, tiba-tiba orang kafir mari nganying. Mari nganying kepada Rasulullah, mari nganying kepada sahabat, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ambil tulen uta, pegang, ambil katok atas orang kafir, maka berdarah muka dia, katok dengan tulen. Maka dia lah orang yang membela agama Allah Ta'ala dan menumpahkan darah kerana Allah Ta'ala. Dia orang pertama. Sesungguhnya akulah awal lelaki yang memanah dengan anak panah pada sabilillah, dan dia lah orang yang pertama memanah, orang pertama yang memanah ketika fi sabilillah. Ni sohor ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni masyhur dengan panahan dia. Sohorlah panahan yang tepat. Rasulullah pun sentiasa memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya ketika aku ni duduk berjihad dengan Rasulullah, aku melihat diri aku ni, satu kali aku pernah melihat diriku, yakni aku tengok aku sendiri pernah berperang dengan satu kumpulan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang-perang ada satu ceritalah. Rasulullah hatta sahabat ni pergi perang. Maka apabila pergi perang, Rasulullah beri bekalan makanan, akhir sekalinya putus bekalan makanan, habis bekalan makanan. Maka apabila habis bekalan makanan, maka katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kami makan daun-daun pokok. Wal hublah ni pokok-pokok macam berduri lah. Buah-buah hak jenis berduri, pokok daun-daun pokok dan buah-buah berduri. Tak tahulah pokok kaktus kau apa dia kau pada pasir. Katanya orang kata dah. Ulama-ulama India, kalau Maulana India syarah maksud kekah pokok sini, berarti sahabat-sahabat dulu makan sirih. Dia sebab Maulana ni dia beri sirih. Sirih pinai tu kan, warna merah tu, cerik buat gitu. Maka dia kata dalil gapo dia kau makan sirih pinai ni, sahabat ni makan daun dulu. Daun gapo dia kata daun sirih. Manakala ulama-ulama sebelah Sana'a pula, sebelah Shimali pula menyatakan makan daun ni makan daun gak. Daun qatun, qat ni panggil gak lah. Daun gak. Daun gak ni pokok dia makan untuk tambah tenaga, untuk baca kitab, untuk berzikir. Tu makan daun kayu dan makan. Sehingga katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga pecah habis ni bibir saya ni. Pecah sini. Asdak ni sini. Hujung mulut. Pecah habis. Luka habis kerana makan daun kayu dan buah-buah yang berduri. Sesungguhnya salah seorang daripada kami qada hajat
sebagaimana kambing dan unta-unta. Apabila makan daun kayu ni gak, apabila keluar najis pun najis serupa najis kambing, serupa najis unta. Tak ada gapo dia, tak ada lemak, tak ada gapo kering gitu ya. Maka asbahat Banu Asad, maka jadilah Bani Asad mencela dan mengeji kami dalam pegangan agama kami. Kebab susah duduk dengan Rasulullah. Bani Asad mengkeji, jika begitu aku rasa kecewa dan rugi, maka sia-sialah amalanku. Maka kalau aku rasa rugi duduk dengan Rasulullah, maka rugilah aku pada masa tu. Berarti itulah kehidupan duduk dengan Rasulullah. Susahnya sahabat-sahabat diuji macam-macam. Rasulullah sendiri diuji dan sahabat-sahabat sendiri diuji. Sehinggalah Islam berjaya. Kita tengok hari ni sampai ke seluruh dunia. Hasil daripada pengorbanan orang-orang awal dulu menyebarkan agama Allah Ta'ala. Mungkin kerana, dan kita yakin, bukan mungkin dah, yakin dengan keikhlasan pokok dia, sehingga ke Allah Ta'ala bantu mereka dan sebarkan agama ini dengan sebar sungguh-sungguh. Kita ni hanya penerus kepada usaha dan niat orang-orang dulu sahaja. Qala sami'tu Khalid bin Umar wa Shuwaisa Abar Raggad qala ba'asa Umar bin Al-Khattab Utbah bin Ghazwan faqala intalik anta wa man ma'aka hatta iza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajan fa aqbilu hatta sekat ni dulu baca surah hadis ni. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Allah Rabbi. Perkahwinan yang dengan perempuan yang hanya dikenali melalui FB, adakah perkahwinan diberkati atau tidak? Jika okey, dah bila kita kenal dah di FB, maka jangan duk kenal di FB sajalah. Sunat Islam aja apabila contohnya kita kenal di FB dah, nak kata guna dah kenal dah, maka kita pun tanya alamat rumah dia, kita bawa keluarga kita tengok dia lagu mana. Betul kodok dia di FB pakai telekung, pakai gapo, takut duduk rumah tak pakai gapo satu, orang asli rupanya. Jadi apabila kita pergi teruskanlah, kalau benda tu kalau molek teruskan. Nak kata mana dah kenal dah di FB tak ada masalah apa. Permulaan perkenalan lagu mana. Lalu ni kan macam-macam kenal melalui FB. Kita nak kata berkat atau tak berkat, selepas tu kita buat cara betul lah, cara jujur. InsyaAllah perkahwinan itu diberkati. Mungkin kita ni jenis malu, kita ni tak pernah bergaul dengan orang, maka dengan FB ni kita boleh kenal perempuan. Yang moleknya, tak berapa molek kenal melalui FB ni. Berarti perempuan kalau masuk FB ni nampak gelenyah lah sikitnya. Tetapi lah ni ada dah FB untuk nikah, baitul muslim lah, gapo dia lah. Mungkin untuk tujuan bukan nak berseronok, nak bermain, tetapi untuk serius lah, nak jadi suami isteri, maka tu tak apa. Lagu tu. Masalah adakah kehendak Tuhan orang tu jadi kafir, jadi Islam? Ya. Dengan keinginan Allah. Kerana semua benda yang berlaku mesti dengan keinginan Allah. Sama ada orang tu jadi kafir ataupun seorang tu jadi Islam, semua tu dengan keinginan Allah. Tetapi patutlah saya kesian lah orang tu tak jadi beriman ke apa dia. Kita gini. Lah ni apabila kita beriman, pertama kita kena bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, apakah pahala aku? Apakah kelebihan yang ada pada aku memilih aku jadi beriman? Pertama alhamdulillah. Kedua, Rasulullah nak buat orang, Allah Ta'ala nak buat orang itu jadi kafir. Kita tak boleh nak kata guana. Semua kami ni ya Allah ya Tuhanku hamba-Mu. Mu nak hidup ke kami, mu nak mati ke kami, mu nak buat apa saja kepada kami, itu semua kami ini hamba-Mu ya Allah, makhluk-Mu. Mu nak buat apa saja pun tidak zalim bagi kami, bagimu ya Allah, kerana itu adalah milik-Mu. Kalau bukan milik-Mu, barulah benda tu zalim. Maka apabila kita rasa kesian kepada orang yang tidak beriman, maka timbul istilah bersyukur di dalam hati kita kerana kita jadi orang yang beriman. Dan kita diam sudah. Pentadbiran Allah Ta'ala tentu ada hikmah dia. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Apakah kesudahan dia? Tentulah Allah Ta'ala lebih mengetahui.
Apabila kita rasa iman yang Allah Ta'ala beri itu begitu bernilai, maka kita akan bersyukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku. Kita nak perasaan lagu ni lah. Rasa takut, rasa kesian kepada orang kafir. Kita rasa kesian kepada orang kafir. Kenapa dia tidak beriman? Alhamdulillah Allah Ta'ala memilih kita untuk beriman. Patut bersyukur. Maka jadilah kita seorang mukmin yang tidak sombong. Ada orang apabila boleh iman, oh saya beriman. Orang lain kafir, duduk kata belakang. Jangan rasa lagu tu. Dalam masa 1 detik tu boleh buat kita jadi kafir. Maka bersyukurlah kita dipilih sebagai orang yang mukmin dengan Allah Ta'ala. Nah. Kita tak boleh nak kata apa dia, kita ni makhluk Tuhan. Jangan rasa tak puas hati dengan Tuhan walau sedetik pun. Nah. Mak gitu. Berjemaah dengan anak umur 5 tahun, adakah dikira solat kita berjemaah? Kalau sembahyang dia sah, 5 tahun ni masuk mumayyiz ke tak? Kalau anak yang sudah mumayyiz ni boleh kenal, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh istinja sendiri. Mana kalau anak tu dah lagu tu dah, maka dia ambil semayang molek dah, maka dia sembahyang dengan kita dapat pahala jemaah. Mana kalau anak yang tak tahu kanan kiri lagi pakai plekat pun tak tahu gapo dia tak tahu deh. Maka berjemaah dengan kita hukum dia tak dapat pahala jemaah, saja-saja nak ajar dia saja deh. Solat tarawih pegang mazhab hukum dia ambo bahas dah dalam mazhab kita afdalnya tengok tepat Quran tengok tepat sujud. Kalau tengok mazhab khilaf ulama, ada kata makruh, ada kata tidak makruh. Kita mengopak ke orang, adakah cukup kita sebut istighfar? Tak boleh, kita kena minta maaf dengan dia baru sudah. Dosa sama. Mengopak ni dosa dua. Pertama dosa dengan Tuhan kerana kita tak dengar kata Tuhan, kita mengopak juga Tuhan larang, kita mengopak juga dosa dengan Tuhan. Kedua dosa dengan manusia yang kita umpati tu. Kita minta maaf dengan Tuhan, Tuhan kata mu kena minta maaf dengan makhluk tu dulu. Baru Tuhan maaf. Tak sunat duduk istirahat lepas pada sudut tilawah. Dalam semaya bila kita sujud tilawah, maka sunat apabila kita bangun tu direct daripada sujud kita bangun direct, jangan duduk istirahat. Tak sunat duduk istirahat. Kesembuhan daripada penyakit apa dia amalan kesembuhan daripada penyakit apa dia tak tahu. Penyakit apa dia, cuma Nabi kata dawu mardakum bisadaqah, sembuhkan penyakit kamu, berubatlah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Kalau kita ada duit, sedekah dengan duit. Kalau kita ada kemampuan, kita sedekah dengan kemampuan. Kerja kita, sedekah dengan kekuatan kita, kita tolong orang tu sedekah belaka dah. Syarifah kahwin dengan lelaki biasa. Keturunan dia dikira keturunan baginda, satu tabaqah boleh lah, anak-anak tu boleh lah, cucu tak boleh dah keturunan Nabi. Sebab apa? Sebab anak-anak dia bukan Tok Said lagi dah. Sebab biasa nasab ni keturunan kembali kepada lelaki. Kalau lelaki bukan Tok Said, maka keturunan dia bukan Tok Said lah. Ikut suami dia. Sekalipun ayah dia, sekalipun ibu dia tu keturunan Tok Said. Memburu guna peluru, hukum dia haram dalam mazhab kita. Kita sebut dah memburu menurut mazhab kita haram. Menurut mazhab Maliki ni senapan ni, peluru pistol ini hukum dia sah menurut mazhab Maliki. Mazhab kita peluru ni benda tupu, maka tupu ni hukum dia haram. Seperti kita buru guna kayu, kita katok kelekung, mapuh binatang tu, mana boleh berburu lagu tu, hukum dia haram. Maka peluru ni dikira benda yang tupu, benda yang tak tajam lah. Maka hukum dia haram berburu kecuali kita yakin kita boleh tembak kaki ke. Lepas dah tembak kaki kita pergi sembelih. Tu tak apa. Tapi kalau kita tembak rambai gitu, peluru tabur lagu tu, maka hukum dia haram. Risiko orang yang sudah berkahwin dengan orang yang berfaham salafi wahabi. Lagu ni lah kita bincang dengan dia. Jangan buat serius sangat, takut balas dengan dia. Bicara, bui dalil-dalil, bui nas-nas apa semua. Ayat kita kita nak Allah, nak Nabi Muhammad. Jadi kita nak kebenaran, bukan nak pegangan kita. Kalau kita salah jangan malu. Kita kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada kebenaran. Saya tak ajak kepada fahaman saya, tapi ajak kembali kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Ajak kepada kefahaman yang betul.
Sebut dalil-dalil hujah ahli sunnah wal jamaah. Dia nak terima tak terima ikut dia lah. Tu imam baca surah Fatihah kena berhenti tak doa iftitah tak kena. Terus ke baca doa iftitah tu tak ada masalah. Petua melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Ketika kita buat kebaikan jangan terlalu fokus. Jangan terlalu ingat sangat Kita buat selamba-selamba, sambil-sambil ko. Jangan buat serius. Tanya kita nak sedekah kat orang, kita ambil pitih 50 riyal, bila-bila jalan lagi maidin kau gab dia pun pitih dalam poket orang. Kalau benda-benda lagu tu kita payah nak ingat. Tapi kalau kita bersungguh, bawa pitih 50 riyal, kita tulis nama, naga apa dia apa semua, buat dalam majlis, bawa pukul gambar, apa dia. Kalau buat lagu tu tidak kau jadi teringat. Jadi buat benda-benda yang menyebabkan kita boleh lupa kebaikan kita. Buat sambil tu Nabi kata sedekah itu tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Hak tu paling afdal sedekah. Ni sedekah pukul gambar, highlight kat orang. Jadi ikhlas kita tak tahu, ikhlas tak ikhlas tetapi jadi nampak payahlah, jadi teringat semacam. Kita boleh tengok ambo, tengok koleksi saya buat kebaikan banyaknya. Apabila dah ingat kebaikan kita bukan ingat kebaikan Allah. Teringat sedekah yang kita buat, adakah terbatal pahala? Tidak batal pahala. Kita teringat kita buat baik, tak dapat batal pahala, tak batal pahala. Orang hok riak wujud tu saja yang batal pahala. Sedekah tu tak ada masalah. Tetapi sedekah tu peringkat rendah lagi lah. Kalau peringkat tinggi, dia tidak merasai dia yang buat kebaikan tu deh. Tak ada masalah kita teringat kebaikan kita buat tak jadi punah kebaikan kita dah. Kecuali kita teringat tu dalam keadaan kita rasa ujub pula. Ujub ni kita teringat dalam keadaan aku baik. Tengok koleksi saya buat kebaikan banyaknya jadi rosok lalu kebaikan kita. Jadi ujub Boleh kada perempuan qada mandi solat Jumaat? Dak. Perempuan tak boleh mandi sunat Jumaat lah sebab orang lelaki kata pergi semaya sunat Jumaat, perempuan tak ada. Orang di luar sembahyang tegur orang dalam semaya, apa hukum dia? Kena sebut subhanallah, tak payah sebut subhanallah kecek, tak apa, tak ada masalah apa sebab dia tak semaya. Cara paling molek untuk ziarah saing sahabat, pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia, bawa makanan. Sunat kalau kita pergi ziarah, kita bawa makanan. Kita bawa gula, bawa sekuk, bawa teh. Mudah. Kerana apa? Kadang-kadang kita pergi ziarah rumah orang tak ada persiapan, tak ada makanan. Maka dia jadi susah sudah. Saing dia mari, gula tak ada rumah dia. Maka kita bawa selalu gula. Sunat, orang yang berziarah itu bawa makanan, bawa sekuk, bawa gapo. Dan kita pergi waktu yang munasabah lah. Kalau boleh, minta izin dulu. Lah ni mudah. Telefon dulu tanya tak mengganggu kau tidak lagu tu jangan pergi terjah lagu tu tak molek hatta isteri kita sendiri pun kita balik daripada tempat jauh sunat kita beritahu isteri kita saya nak kelik, jangan pergi terjah lagu tu. Nabi larang. Kerana apa? Nabi kata kalau mu kelik daripada perang mu beritahu biar orang tahu dulu kita ni balik daripada perang, jangan kelik di rumah lalu. Supaya apa? Supaya isterimu dapat mandi, dapat bersiap untuk menyambut dirimu. Dia bercukur. Dalam hadis kata, saat isterimu bercukur dan mandi untuk menyambut dirimu. Sunat kita. Imam Ahmad bin Hanbal kalau masuk rumah dia sunat. Sebelum dia sapa tu, dia buat lalu diselipar, buat sikit-sikit. Nak suruh, ada yang mari punya. Sunat buat gitu. Dan sunat ketuk pintu kau, biar orang tahu tu kita tu hadir. Baru sebut Assalamualaikum baru. Biar dia rasa dulu, biar orang tu bersiap sedia. Kadang-kadang orang tak siap sedia, orang tak pakai telekung. Ni ada cerita. Orang pergi ketuk pintu. Derah-derah masuk. Maka makcik tu buka lah. Makcik tu buka pintu. Dia enggak dalam rumah tak telekungnya terlepas lah. Hari-kali dia pun capar kain atas meja rumah dia, pakai tu. Buka pintu. Maka buka lah pintu, tengok dia tetamu, selok tetamu tu suka. Apa? Yang ambil underwear, seluar dalam dia, pok tak atas kepala. Lorak-loraknya pakai lagu tu. Patutnya buka pintu selok. Makcik tu pakai seluar dalam atas kepala. Berat. Jadi nyanyilah lagu tu. Persiapan. Jangan buat style surprise gitu deh. Jangan buat style surprise. Dan sunat orang daripada jauh bawa hadiah balik ketika musafir jauh.
Kain untuk solat tidak lebih buku lali. Bukan kain ketika solat semua pakaian seluar ataupun apa jangan lebih daripada buku lali. Moleknya sunat lagi lelaki lah kerana nak tunjuk ke lelaki kita. Labuh ni menunjukkan ke perempuan ni. Hukum niaga online boleh niaga, tak ada masalah, benda tu halal. Online ni kemudahan untuk kita. Untuk buat benda baik dapat pahala, buat benda jahat dapat dosa. Online ni kita buat cari rezeki halal dapat pahala. Ada kodok zikir yang menyebabkan 70,000 malaikat mencatat pahala penat. Ada tak ingat dah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ni ulama ramai buat amalan ni. Berpuluh banyak sangatlah ulama. Hamba tak ingat benda ni hadis kau tidak. Tetapi amalan ulama lah. 70,000 malaikat catat pahala dia. Batal kodok puasa lelah guna inhaler. Batal puasa dah. Kerana apa? Kerana dia berjiring, berjising. Kita tekan tu tubik benda rekam masuk. Maka dia itu berjiring. Bukan berjising. Sekalipun kata tak mengenyekkan. Ingat benda yang membatalkan puasa tidak mengenyekkan. Kalau kita telenyep pala pahit. Pala pahit ni tak kenyang. Kita ambil pala pahit telah. Bukan jadi lekat pula kepala pahit. Batal puasa betul. Sekalipun dia bukan makan ni, sekalipun dia tidak mengenyekkan. Asal saja masuk benda ke dalam rongga, batal puasa. Ni ya hujah, inhaler tidak mengenyekkan. Tak syarat benda tu mengenyekkan, minum racun pasta 15 pun, mati pun batal puasa juga. Cuma, perbuatan orang lelah itu menggunakan inhaler tak berdosa. Kalau orang tak lelah, pergi bubuh inhaler, masuk benda dalam rongga, berdosa kerana dia membatalkan ibadat wajib. Tetapi orang lelah ni dia terpaksa guna-guna sebab dia lelah. Maka dia membatalkan puasa wajib dia. Dosa? Tak dosa sebab dia darurat. Beza dia berdosa dengan tak berdosa saja. Ada kata apa kata orang puasa tak boleh nak. Saya lelah, saya tak boleh nak puasa. Tu rezeki awak lah tak boleh nak puasa. Yang penting awak nak puasa dah tapi tak boleh nak puasa. Tu rezeki awak lah. Ingat Tuhan dalam semaya tu macam mana. Semua kita bergerak ni daripada kuasa Tuhan berlaku. Tuhan yang mengangkat tangan kita. Tuhan yang membongkokkan tubuh kita. Tuhan yang memberi kekuatan kita boleh baca ni. Tuhan yang mendengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan dengar. Tuhan yang membuat tubik suara. Tuhan semua berlaku. Maka kita tidak ada ketika semaya. Bukan kata ketika semaya. Ketika lah ni pun kita tak ada dah. Semua Allah Ta'ala berlaku di tubuh kita. Kita, roh kita, jasad kita, fikiran kita, fahaman kita. Semua daripada Allah. Itu mengingati Allah dipanggil. Maka orang yang boleh mengingati sepenuhnya Allah Ta'ala. Maka sembahyang dia betul sempurna. Kerana dia, bukan dia dah sembahyang. Seolah-olah macam Tuhan buat dia semaya. Apabila perbuatan Tuhan sempurna lalulah. Hukum lewat-lewat ke sembahyang, hukum dia selagi mana tak keluar daripada waktu, hukum dia tak berdosa. Cuma terlepas dah fadilat sembahyang di awal waktu. Terlepas sunatnya sembahyang di awal waktu kerana semaya di awal waktu dapat pahala waktu. Di samping pahala semaya dapat pahala waktu. Beritahu orang ni kuat berhutang tapi dia tak malas bayar. Boleh. Kalau orang nak beri hutang kepada dia, kita wayak kepada gini. Saya nak sihat kepada awak lah kata. Dia ni kaki berhutang tapi malas bayar kata. Hama nak wayak lagu tu. Boleh. Tidak buka air orang. Cuma molek wayak lagu tu supaya orang lain tidak tertipu juga. Isteri minta cerai kerana pada suaminya tiada ciri yang dikehendaki. Ciri apa dia? Wali. Dia tu bukan Imam Mahdi. Kau apa dia? Dia bukan wali kutub pada zaman dia. Sebab tu saya tak say kepada awak. Masalah kesempurnaan ni tidak ada. Ciri-ciri apa dia? Tak tahu. Saya ingat saya nak nikah dengan awak. Awak ni kata Tok Guru besar. Rupanya baca Fatihah pun tak reti. Nama. Masa awak pilih dia tu lagu mana? Maka ingat. Nak minta cerai tanpa alasan yang munasabah ni hukum dia syarat marah. Seolah-olah mempermainkan lelaki. Awak boleh dah. Harta kau tu dia. Kau boleh. Mas kahwin dia. Tiba-tiba awak nak itu pula. Kecuali lah masalah khuluk. Khuluk ni tebus tolak. Tebus tolak ni hukum dia harus hukum dia.
Kalau ada sebab, kalau tak ada sebab, maka tak boleh. Tak digalakkan, makruh lah. Ciri-ciri yang dikehendaki. Sedap dia nak ciri-ciri yang dikehendaki. Suami dia tengok dia lagu mana tahu? Saya ingat awak ni sempurna. Kaki panjang pendek. Sengih gigi panjang pendek. Kaki gigi panjang pendek. Panjang sebelah pendek sebelah. Lingo lembing. Jadi yang nak kesempurnaan. Jadi ciri-ciri yang dikehendaki ni lagu mana? Kalau ciri-ciri ni boleh menyebabkan kita minta fasih, tak apa ni. Kalau tak ada itu tak boleh lah. Cara nak pakai serban tak ginilah. Cari dalam YouTube macam-macam cara pakai serban ni. Serban hamba tak comel. Adakah niat saja aku semaya tu syirik kopi? Gini. Syirik kopi ni ada martabat pula. Kalau orang tu rasa dia lagi semaya, maka dia sebut sahaja aku semaya tu betul. Kalau kita ni email peringkat rendah, kita duk rasa kita akak tangan lagi, maka kita kata sahaja aku semaya. Betul, tak menipu, tidak ada syirik. Tetapi apabila orang sampai peringkat tinggi dah, dia tidak merasai dah diri dia, tiba-tiba kata saya aku semaya. Itu syirik lah. Maka syirik kopi ni, adakah syirik kopi kita kata saja aku semaya? Tak lah, atas martabat orang kalau semakin tinggi tu. Sebab tu ulama kata hasanatul albrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang baik itu kadang-kadang jadi kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah. Kesalahan pula. Sama kodok khasiat dan mudarah dengan berbekal. Gini, berbekal ni dia ada tempat-tempat dia. Dan derma darah ni dia main cocok sini ni. Cocok waktu ambil darah gitu lah. Boleh ke tak? Derma darah ni dia ambil darah molek. Dia tak ambil sel hok mati. Manakala bekal pula dia waktu ambil sel darah hok mati. Takut tu. Kita semaya taubat dah tapi masih buat juga benda haram. Terus ke sembahyang taubat. Bagus. Amal ke sembahyang budaya sembahyang taubat. Sekalipun kita buat dosa semacam, semaya taubat tu jangan tinggal. Sekalipun kita rasa, ya Allah ya Tuhanku, saya semaya taubat, lepas tu saya buat maksiat pula, saya ni seolah bermain dengan Tuhan. Tak, biarlah lagu tu adalah kata-kata setan. Kita jangan berhenti di semaya taubat tu, kita berhenti di maksiat. Setan akan membisikkan. Apabila kita buat kebaikan dengan kejahatan, dia akan bisikkan. Mu ni jahat juga, mu buat baik dengan jahat. Jahat sebenarnya. Tak usah buatlah benda baik tu tengok. Dia tak siwi kita buat benda baik. Kerana kebaikan ni lama-lama dia akan kesal kepada kejahatan ni. Lama-lama kejahatan ni akan hilang. Dalil dia seorang sahabat mari temu Rasulullah yang ngadu kepada dia kata seorang sahabat ni suka mencuri. Suka mencuri. Katanya Rasulullah, insya-Allah kebaikan yang ia buat akan menghalang dia daripada sifat mencuri, sifat buruk dia lah. Maka sahabat tu pergi ngadu lagi. Dia kata, ya Rasulullah, orang ni tahu berapa kali dah kata berigak bercuri semacam kata. Rasulullah kata, insya-Allah semaya dia akan menghalang perbuatan jahat dia. Maka 2-3 kali Nabi lagu tu, rupanya akhir sekali hak baik dia semaya juga. Maka semaya dia lama-lama menghalang dia daripada sifat jahat. Mudah-mudahan semaya taubat kita dapat menghalang kita daripada buat maksiat. Huraikan sedikit sifat takabur Allah Ta'ala. Takabur Allah Ta'ala ni al-mutakabbir lah. Al-mutakabbir ni kau apa dia? Al-mutakabbir ni Tuhan ni sifat kibir ni maknanya hebat. Perkasa. Tu sifat takabur. Bukan kata takabur sombong macam sifat mazmumah kita tu. Tu sifat mazmumah panggil takabur. Tuhan takabur ni kita sebut takabur Tuhan ni maknanya sifat al-mutakabbir. Yakni perkasa. Tuhan ni kalau dia nak buat gapo-gapo tak ada orang boleh lawan. Ni. Kita ni kaya yang lebihnya rasa besar diri, rasa takabur apa. Tuan kecil kena nipah kat orang senyap ya. Ni panggil takabur. Pas sopa takabur kita dengan takabur Tuhan? Tak sopa. Sebab tu ulama tak meletakkan sifat takabur. Al-mutakabbir Tuhan ni maha takabur. Tak kata lagu tu. Sebab apa al-mutakabbir ni Tuhan tak bagi kalimah takabur? Kerana apa? Kerana takabur ni nampak macam mazmumah sikit. Maka dia kata Tuhan maha perkasa. Tuhan dapat menguasai apa saja. Mutakabbir Tuhan. Masalah tarik sifat kalam Tuhan ini ada 4 dah. Menurut kitab Baqarah ni
ni perbahasan tinggi sikit dah. Nanti kita baca soalan akhir sekali ni. Macam mana ta'aruf yang sesuai? Gapo dia tahu macam mana ta'aruf yang sesuai? Ta'aruf yang sesuai untuk pada zaman ni sebab tak boleh dalam FB. Gini lah, cari orang tengah, cari orang hok munasabah, hok layak, nampak bersopan. Kita kan ada adat tradisi. Kau mati belaka dari kampung kita. Mak ayah kita ada, mak saudara kita ada, orang hok kita rojok pun ada, kawan-kawan kita pun ada. Nah, orang yang jadi mahram kita ada, kakak kita ada. Kita boleh, kita masyhur orang Melayu dengan adat tradisi yang bertepatan dengan syarak. Banyak tempat-tempat berkenalan ni terlalu banyak. Kita pergi Maidin jumpa seorang misalnya dok beli Maggi, kita pun tengok dia, kenal weh. Kita pun tengok dia mari ngamuk dia, kita pun ngejah mak dia. Hari sekali menikah ngamuk dia. Gitu. Tanyalah mak dia, tanya, ambil nombor telefon kau ataupun kita suruh mak kita pergi tanya mak cik tu. Tak apa secara jujur, ambil nombor telefon, wak lelok sepak kopok rebah. Allah jatuh Maggi awak pula. Nama berkenalan bersama sekotak Maggi. Tengok benda wanita, aurat wanita lah dalam FB, dalam TV, dalam gapo gini. Ya wanita ni haram tengok live gini. Tengok direct gini, hak ni nas hukum dia haram. Lebih-lebih lagi tengok hak buka aurat lagi haram. Manakala tengok melalui lukisan, ingat lukisan, melalui cermin, melalui TV, maka ulama fiqh kata hukum dia makruh. Makruh saja, tetapi kalau benda itu menaikkan nafsu jadi haram. Menaikkan nafsu hukum dia menjadi haram. Waktu ulama fiqh kata. Tetapi pendapat ini disanggah oleh kebanyakan ulama. Dia kata ulama zaman dulu lukisan huduh. Lukis gambar retina tetapi tak comel. Huduh. Nampak kepala besar lah. Tak nampak sopa retina, muka sopa orang jantan, lukis sopa orang asli. Tapi lah ni lukisan, subhanallah, 3G lah, hidup lah, lukisan dia gerak lah, apa dia. Maka hak ni tak sopa dengan zaman dulu, maka ulama hukum ke haram. Sopa dengan tengok hak zahir. Hak zahir, hak live ni memang sepakat, hak muktamaknya, hak tak live ni, hak lukisan kau apa dia kartun, kau apa dia apa semua ataupun orang kau tapi tak live, maka pendapat muktamak hukum dia haram juga. Last sekali hamba nak hurau masalah tarik Pak Doa. Hamba mengaji tauhid ni ikut tarik Pak Doa. Pak Doa ni nama dia Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, dulu mengajar di Mekah. Ramalah Tok Guru Mekah, Tok Guru di pondok di Malaysia khususnya menjadi anak murid dia, tarik Pak Doa. Dia ada mengarang satu kitab nama dia Baquratul Amani. Tafsiratul Adani. Tafsiratul Adani bi ilhanil Baquratul Amani. Mata tu Baqurah, syarah dia tu Tafsiratul Aman. Pada bawa satu tarik perbahasa dalam bab sifat kalam ini terbahagi kepada 4. Pertama kala ismi dipanggil. Kala ismi iaitu kala sifat, iaitu kemampuan berkata-kata. Dengan terjemah kemampuan berkata-kata. Hak ni hukum dia qadim, ia tu sifat bagi Allah sebagaimana zat Tuhan qadim, maka sifat yakni kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah juga qadim. Hak ni kala ismi ataupun kala sifati ataupun kala zati, jauh dah berlaku tu. Kedua, kala nafsani. Kala nafsani. Kala nafsani ni khilaf ulama. Ada kata ada kata tak ada. Iaitu kala nafsani ni cadangan untuk bercakap. Saat ni kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata. Hak ni qadim sebagaimana zat Tuhan qadim, kemampuan berkata-kata juga qadim sebagaimana. Maka cadangan untuk berkata-kata nafsani ni sebelum kita bercakap mesti ada benda dulu. Kayak kita, kalau kita nak kecek mesti ada benda dulu kita nak kecek. Dalam diri kita ni, dalam ilmu kita, kalau dalam gabriel kita mesti ada benda kita nak kecek dulu. Kita tak boleh kecek tanpa benda hok dalam. Maka ada kata nafsani, cadangan untuk bercakap. Ada kata tu qadim juga, cadangan untuk bercakap. Bila kau cadangan untuk Tuhan bercakap macam-macam dengan nabi dia kau, semua ada dah cadangan dia nak bercakap tu dah. Tu qadim. Ada kata nafsani ni tak ada dah. Tak apalah. Ketiganya kalam masdari. Kalam masdari ni proses berkata-kata.
Proses berkata-kata. Kemampuan berkata-kata lain, proses berkata-kata. Nisbah kepada manusia, proses berkata-kata ni menggerakkan bibir. Waktu bibir suara. Tu proses berkata-kata. Proses berkata-kata bagi Allah Ta'ala menciptakan suara. Menciptakan suara hanya sehingga didengar oleh Nabi Musa AS. Maka menciptakan perkataan itu sehingga didengar oleh Musa dipanggil proses berkata-kata nisbah kepada Allah. Baru hukumnya masdari ni. Kerana kalau nisbah kepada manusia, maka kecek ni ada waktu dia. Bila saya kecek, saya kecek ni. Kemampuan berkata-kata ada lama dah di tubuh hamba ni. Tetapi hamba kecek ni ada waktu dia. Maka tu kecek dengan Nabi Musa ada waktu dia. Bila? Ketika Nabi Musa ada. Ketika Nabi Musa tak ada lah tu keceknya. Keempatnya, kalam lafzi. Kalam lafzi ni perkataan yang keluar daripada proses berkata-kata. Misalnya, kalam yang keluar, hamba kecek tu ambil suara ni. Maka ni dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi ini baru hukum dia. Ulama buat khulasahnya, takallama mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Takallama mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Takallama fi'il. Fi'il ni ada waktu. Bila? Maknanya proses berkata-kata. Takallama ni proses berkata-kata. Bila Nabi Muhammad kecek dengan Nabi Musa ada waktu dia. Mutakallimu ni orang yang bercakap. Ni qadim, itu zat Tuhan. Bi kalamihi ni sifat. Sifat Tuhan. Ni sama qadim. Mutakallim dengan kalam ini sama-sama qadim. Sifat kemampuan berkata-kata dengan zat Tuhan sama-sama qadim. Kalimat ini perkataan ni baru. Dia keluar daripada proses berkata-kata. Takallam, kalimah ini keluar daripada takallam ini. Hukum dia. Maka kalimah-kalimah ni ulama gambarkan seperti Al-Quran sekarang. Tu merupakan perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis di dalam satu mazhab. Itulah secara ringkasnya perbahasan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.